Terima kasih Dr. Faris dan Datuk Din di atas perkongsian. Jadi, marilah kita sama-sama saksikan video kilang Datuk Din yang terletak di Terengganu. Saksikan. Kilang pengeluaran plastik Bumiputra FM Plastic Industries Sdn Bhd mensasar untuk menguasai pasaran pengeluaran produk plastik halal bagi kegunaan pembungkusan makanan di dalam dan luar negara. Pengarah urusannya Datuk Dr. Sharifuddin Musa berkata, operasi pengeluaran telah pun bermula sejak awal tahun lepas. Dr. Sharifuddin memberitahu idea untuk mengeluar plastik halal timbul setelah menghadiri beberapa ekspo makanan halal di luar negara terutamanya di Korea Selatan baru-baru ini. Katanya plastik pembungkusan halal menarik minat peserta serta mendapat permintaan tinggi memandangkan Malaysia adalah antara negara hub halal dunia. Setakat ini sebanyak RM500,000 telah dilaburkan bagi tujuan penyelidikan dan pembangunan bagi menjaga kualiti produk plastik halal syarikat. Hasil R&D tersebut, plastik halal pembungkus makanan termasuk ubatan yang dikeluarkan syarikatnya mendapat tempahan lebih 15 syarikat seperti Ramly Burger, Sate Kajang dan hospital-hospital. Beliau menegaskan bahan yang diguna syarikat itu diperoleh dari bahan semula jadi halal dan bersih iaitu dari gas Petronas yang dibekalkan ke kilangnya dan telah mendapat sijil halal dari JAKIM. Jadi kita teruskan dengan Dr. Faris berkaitan dengan mungkin Dr. nak share semula kebaikan plastik, kegunaannya kepada kita semua. Betul. Apa yang Datuk Din cakap tadi beritahu kita Kesan positif dengan negatif kan? memang ada positif dan negatifnya. Tetapi positif ni dalam konteks keperluan manusia untuk hidup dan juga menjalankan aktivitinya sama ada ekonomi, dia ada kehidupan sosial dan sebagainya. Malahan dalam konteks kesihatan pun sebenarnya plastik ni lebih selamat untuk digunakan dalam konteks ni. Kalau kita tengok sekarang COVID-19, apa yang kita pakai depan muka? Plastik tu 80% tu face mask kita. Face shield kita menyelamatkan kita daripada terkena virus COVID-19 contohnya. Jadi kebaikan ni memang banyak sebenarnya plastik. Dan juga yang paling penting seperti yang Datuk Din dah maklum tadi, plastik boleh menggantikan kayu tadi. So kayu ni memang isunya di dunia ada satu isu lah. Sebab hutan-hutan kita kalau di Malaysia ni kita tak banyak hutan nak menghasilkan kayu balak yang bermutu. Ya, jadi plastik boleh menjadi pengganti yang sangat baik untuk barangan-barangan yang berasaskan kayu. Malahan kalau kita besi pun sebenarnya yang Datuk cakap tadi, kita pun ada masalah sebenarnya. Sebenarnya lombong besi di dunia ni dah berkurangan. Memanglah kita dah tak ada. Cuma bila satu masa dulu tahun 50-an 60-an bukit besi Datuk Terengganu ada lah besi dia. Tapi sekejap itu sekejap je, tak rasa tak sampai 20 tahun menghasilkan besi. Itu dah habis dah. Jadi plastik memang ada kebanyakan ada kebaikannya. Tapi cuma sekarang ni yang kita nak sekarang ialah supaya plastik-plastik yang dihasilkan itu tidak memberi kesan kepada alam kita. Yang ini teknologi ini telah dimajukan. Saya rasa Datuk Din pun tahu ada banyak plastik yang boleh digunakan dan tidak memberi kesan alam sekitar yang teruk. Yang itu sudah banyak usahakan. Jadi datanglah bioplastik ini. So bioplastik ini sebenarnya banyak kegunaannya seperti yang saya maklumkan tadi. Ya. Cuma dalam konteks dulu bioplastik ini isunya boleh ke dimakan? Yang itu sebenarnya yang Fizi Datuk cakap tadi, masa ini tak boleh dimakan. Ada dua perkara yang perlu kita beri perhatian dalam konteks bioplastik yang tidak makan. Satu ialah dari segi kandungan bahan kimia yang digunakan tadi, campuran-campurannya kita tak pasti sama ada ia selamat atau tidak. So dalam konteks ini tidak boleh makan. Kedua, plastik kita semula tadi yang Datuk dia kata, ni halal ke tidak dia punya asalnya? Mungkin plastik yang digunakan, bahan asas kita semua yang digunakan, kita tak tahu dari konteks halal haramnya. Yang itu buat masa ini tidak boleh dinyatakan secara terus boleh dimakan. Namun sebenarnya usaha-usaha ini sudah ada. Saya difahamkan ada beberapa produk yang bioplastik yang kini difokuskan untuk dimakan oleh binatang dahulu. Antara produk yang sekarang dibangun ni ada dipanggil Nuatan, N-U-A-T-A-N, ya, yang mana asasnya daripada jagung, gula dan minyak masak. Jadi kalau minyak masak ni kita boleh sama ada gunakan minyak kelapa sawit, minyak kacang,
minyak zaitun dan sebagainya. Jadi kalau nak murah, saya nampak kalau minyak kelapa sawit yang paling murah. Minyak zaitun mahal. Jadi itu mungkin yang masa hadapan. Tetapi plastik-plastik ini mungkin dalam konteks dia panggil durability, ketahanan itu boleh dilihat dalam konteks itu. Namun apa yang mereka reka ini adalah dalam konteks yang plastik yang boleh tahan sehingga 15 tahun dan tahan kepada kepanasan hingga 100 darjah Celsius. Maknanya bukan yang high heavy duty yang seperti Datuk Din cakap tadi lah, mungkin untuk kegunaan seperti packaging. Sebab kita tahu masalah pencemaran laut, sungai dan sebagainya, kalau kita tengok bila kita kaji, air pun terlibat, kita kutip sampah. Apa yang banyak daripada sungai itu? Plastik, botol plastik. PET botol. Ha. Kita tak jumpa plastik keras-keras heavy duty yang Datuk cakap tu, macam contoh penutup tong Datuk buat tu, tak jumpa kat sungai, Datuk. Plastik makanan. Tak jumpa di laut. Jadi fokus daripada muatan ni mungkin kepada plastik-plastik yang high consumption. Maknanya penggunaannya sangat tinggi. Sebab plastik heavy duty ni kita jarang jumpa dekat sungai. Kita jarang jumpa di laut. Sebab dia punya pergerakan itu kita panggil close loop. Maknanya lepas guna terus masuk balik ke kilang. Kalau packaging kan, kalau dah Petronas bila dia habis pakai dia pantai balik ke Datuk kan. Untuk pelbagai guna lah. Tapi yang masalah kita ialah plastik-plastik kan. Oleh itu, bioplastik ini bergeraknya. Kalau dalam konteks boleh dimakan itu, buat masa ini hanya dalam bentuk kajian saja. Tetapi saya tak terkejut akan ada plastik yang boleh dimakan pada suatu hari nanti. Sebab saya pernah minta makan pinggan dibuat daripada kentang. Ada di Australia. Saya ingat lagi saya pengalaman itu. Tapi memang betul lah dia buat dari kentang, 100% dari kentang. Dia rasa apa Doktor? Tawar lah. Kan, tawar. Jadi tapi dalam konteks itu sebenarnya fokusnya ialah tidak ada. Sebab kalau nak tahan lama dan tahan pada suhu dan sebagainya, dia masih lagi teknologinya kena gabung dengan sedikit petroleum yang mana masih lagi toksik pada manusia lah. Tapi sudah ada yang usaha-usaha ini yang kita tak terkejut lah nanti satu hari Datuk dia ada satu bahagian dekat kilang dia buat yang boleh makan. InsyaAllah kita makan. Nanti kita tak tahu, mungkin lagi 10 tahun Datuk. Betul. Itu masa depan kita. Jadi bioplastik tu sama ada boleh dimakan, buat masa ini tidak boleh. Tetapi usaha teknologi yang sedang dibangun sedang bergerak ke arah itu. Yang ini kita sadar rasanya bagi pandangan saya dalam tempoh 10 atau 20 tahun lagi akan ada produk plastik yang boleh dimakan selepas digunakan. Tetapi yang ini ada cabaran lah. Kita kena patuh perundangan dan peraturan negara, terutamanya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia ada kaedah-kaedah dan juga peraturan yang perlu dipatuhi. Itu untuk kesihatan Malaysia. Dalam konteks halal pula tu halal tu kena patuh pula ke Kepulauan JAKIM. Yang itu perlu juga. Tapi bagi saya bioplastik yang boleh dimakan di masa hadapan kita akan bergerak ke arah itu. Okey, baik Faris. Dan kita sudah pun berada di hujung rancangan kepada webinar ini. Jadi kita ada lagi sedikit masa, mungkin dalam 20 minit, 30 minit sebelum kita berakhir. Jadi untuk slot terakhir ini kita nak tanya bagaimana Datuk apa yang masa hadapan perancangan Datuk lah dari segi penggunaan plastik, okey, yang boleh Datuk kongsikan kepada kita semua. Ataupun agar plastik itu tidak merosakkan alam sekitar, itu akan kita tanya kepada Dr. Faris. Okay, jadi mungkin kita nak tanya inilah itu kepada Dr. Faris. Datuk, perancangan penggunaan plastik itu sendiri. Okay. Untuk Puan ataupun kolaborasi Datuk bersama agensi-agensi kan, bersama UKM mungkin. Pengetahuan Ain, saya ni memang orang kata pencipta alam dan juga haiwan. Jadi benda ni benda yang sangat saya ambil tahu lah. Kalau satu hari Ain akan melawat dekat kilang saya, kalau tengok kilang saya bukan macam kilang.
Nampak macam taman. Wow. Sebab itu yang saya amalkan di kilang saya, kerana kilang saya berjalan 24 hour. Jadi dengan sendirinya apabila saya ke sana, saya tak tidur di hotel atau di luar. Saya akan tidur di dalam kawasan kilang itu sendiri. Ada penempatan khas lah. Kerana saya rasa seronok duduk dalam tu. Maknanya dia tak terasa macam satu benda yang tercemar, tak ada. Dan kita pun ke arah eco-green. Contohnya sekarang ni kita dalam proses untuk menggunakan solar. Sebab plastik ni, penggunaan plastik dia, penggunaan elektrik ni sangat kuat. Maknanya tempat saya je, kita menggunakan elektrik dengan jalan 24 jam, dengan mesin ada lebih kurang 50, kita kena bayar bil lebih kurang 1,000 untuk satu bulan. Sangat besar. Jadi suasana kilang dan suasana pekerja tu memang sangat kami jaga. Dan teknologi yang ada, sentiasa ada teknologi yang baru untuk kebaikan, pergi kepada eco juga. Jadi saya selalu pergi ke China, pergi ke dalam pameran ataupun Taiwan. Dia ada pameran khas untuk industri plastik. Pameran tu iaitu EcoPlus, saya. Dia akan ada pada tiap-tiap tahun. Jadi apabila saya pergi ke sana, sentiasa ada teknologi baru yang halal ke green. Jadi saya akan sertai benda tersebut. Apa yang ada yang sekarang ni yang kita buat, maknanya plastik sekarang ni kalau mesin dia tak keluarkan benda-benda yang kotor. Macam minyak, dia tak ada. Dia banyak pakai elektrik dan sisa-sisa untuk kilang tu kadang-kadang zero. Yang tu yang kita hendak. Dan juga negara China sendiri pun tidak terima produk recycle sekarang ni. Dia akan gunakan yang bersih saja. Jadi bagaimanapun kita akan follow atau mengikut pengedaran zaman, apa teknologi yang baik dan model kita akan ikut. Akan cuba apply dari semasa ke semasa kan Datuk? Ya, Ain. Okey, jadi terima kasih Datuk atas Datuk, satu lagi soalan yang sebelum saya terlupa. Tadi Datuk boleh kongsikan usaha kita, usaha Datuk lah untuk tadi menghasilkan baju jersey menggunakan botol plastik tadi. Macam tu kan. Memang macam mana tu? Okey, buat pengantar semua, kemungkinan ada yang belum tahu kan. Kadang-kadang kita pakai baju, ada jenis-jenis dia, iaitu cotton dan sebagainya. Buat pengantar semua, baju yang kita gemari sekarang ni, kalau ada pattern baju yang ada printing tu. Datuk pun bahagian printing kan? Ya, printing, lepas tu baju-baju yang memeramkan kita punya suhu panas tu, iaitu baju jersey ataupun baju basikal, itu adalah asalnya adalah penggunaannya adalah daripada botol plastik. Dan kalau kita pakai, badan kita akan macam berpeluh. Itu keutamaan. Dan dia punya kegunaan sekarang ni memang sangat meluas. Kerana apabila dia print, dia punya colour dia jadi sharp. Jadi itu yang kita pakai sekarang ni, famous terutama orang muda lah. Jadi banyak benda-benda yang kita kaji juga, sidik. Makna apa yang kita boleh pakai untuk buat recycle, kita akan buat. Jadi kita sokong juga lah macam untuk program begini sama UST, sama profesor yang pakar, untuk masa depan negara juga pun. Betul. Baik, terima kasih Datuk. Right. Jadi mungkin kita boleh tanyakan juga kepada Dr. Faris berkaitan dengan bagaimanalah usaha macam pun nasihat yang Dr. Faris boleh berikan kepada, especially terutamanya kepada generasi pada zaman sekarang, masa kini, terutamanya remaja lah, sebagai ejen, boleh saya katakan sebagai ejen pengubah bagi saya, untuk sebab peratus penggunaan plastik ini kebanyakannya remaja, pihak umur yang dalam, semualah boleh katakan majoriti, tapi kami sebagai ejen yang orang kata ejen pengubah, bagaimana supaya kami dapat menggunakan plastik itu tidak merosakkan alam sekitar. Terima kasih Ain. Sebenarnya plastik ni semua orang guna. Betul. Jadi bagus juga ya. Anak-anak muda ni boleh beritahu yang senior-senior, saya tak boleh kata tua nanti ada orang marah. yang senior ni tentang
kepentingan kita untuk memastikan kita menggunakan plastik secara berhemah dan tidak Okey. mencemarkan. Sebab di masa depan sebenarnya plastik berbentuk bio ini ataupun atau kita panggil bioplastik akan menjadi penggunaan masa depan. Sebab apa? Bahan asas atau kita panggil feedstock terutamanya daripada petroleum akan bermasalah. Itu kita panggil non-renewable. Iaitu sumber dan tidak boleh diperbarui. Tetapi bioplastik ni senang. Kita boleh tanam jagung, kita boleh tanam pedek, kita boleh tanam kentang. Menjadi bahan asas. Dan sekarang ni macam contohnya penggunaan minyak kelapa sawit ni boleh dipelbagaikan. Jadi apa orang kata sumber asas untuk plastik masa depan tu kita boleh tanam. Kita boleh hasilkan. Sebab petroleum tu kita kena tunggu beribu tahun baru ada. Jadi dalam konteks ni di masa depan tu plastik itu akan bergerak ke arah itu. Dalam konteks untuk masyarakat umum terutamanya remaja, ya. Dia akan meningkatkan peluang pekerjaan juga. Ya, Kan bahagian pertanian especially. bahagian pertanian. Kalau Datuk Din buat kilang baru untuk bioplastik, ada pula pekerjaan baru. Dia nak engineer, dia nak ahli sains, dia nak ada ahli kimia, dia nak designer, dia nak production dan promotion sebagainya. So itu akan create. Sebab dalam konteks negara sebenarnya bioplastik ini menyokong kita panggil usaha-usaha kerajaan, kita panggil dalam rancangan Malaysia ke-11 dan rancangan Malaysia ke-12 untuk sustainable consumption and production. Ya, ini adalah satu usaha untuk kita memastikan sumber-sumber yang kita gunakan itu tidak digunakan dengan cekap, tidak mencemar dan memberi kesan yang baik kepada ekonomi. Yang itu yang kita nak bawa sekarang. So dalam konteks masa depan sebenarnya plastik yang berasaskan biologi, biomass ini sangat penting, ya. Dan itu ada keperluan. Dan saya haraplah penggunaan tu satu, industri juga mengambil peluang dalam konteks bioplastik di masa depan. Baik. Itu di masa, ya. Okey. Jadi itulah kata-kata ataupun informasi yang kita boleh kongsi kepada anda semua tentang webinar pada sesi kedua ini. Terima kasih Datuk Din kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini bersama kita semua, dan Dr. Faris juga terima kasih di atas perkongsian. Saya rasa banyak info-info baru yang kita dapat bermanfaat kepada kita semua, dan kita boleh gunakan plastik itu dengan berhemah dan tidak merosakkan alam sekitar. Dan kita lah sebagai, especially kita sendiri, kita tidak boleh menyalahkan orang lain kenapa pencemaran plastik, kita nak salahkan, inilah kerajaan tak bersihkan ke apa. No, kita tanya balik diri kita sendiri, adakah kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga plastik itu sendiri sebelum kita menyalahkan orang lain, kan? Jadi insyaAllah kita akan bertemu di sesi webinar kita yang ketiga dengan tajuk yang lain, dan kita akan kongsikan kepada anda semua. Mungkin kita boleh bagi sedikitlah tajuk Datuk kan. Ya, kita akan bercerita tentang alam sekitar. Kita mencari alam sekitar di saat kita kecewa, kita kesedihan. So topik itu agak menarik juga, sangat-sangat menarik, dan kita akan jemput panel-panel yang juga hebat ya untuk kita akan kongsikan pada minggu seterusnya, pada webinar seterusnya. Dan ada sedikit info yang kita akan share kepada semua penonton di FB Ekorelawan UKM, di mana saya nak bagi tahu, adakah anda ingin mendalami tentang ilmu, amalan, pembudayaan dan pengurusan kelestarian alam sekitar? Nak tak tahu lebih tentang ilmu, amalan, pembudayaan dan pengurusan kelestarian alam sekitar ini eksklusif untuk pelajar-pelajar Prasiswazah UKM. Okey, eksklusif untuk pelajar-pelajar Prasiswazah UKM. Marilah sertai kami Ekorelawan UKM melalui kursus Citra Ekorelawan UKM iaitu LMCP kod 1522 penjelajahan ekosistem alam sekitar. Jadi kursus ini adalah kursus 2 kredit di bawah kursus Citra C5. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk daftar segera melalui SMP Web. Melalui SMP Web sebelum kehabisan tempat. Kerana apa? Kerana hanya 150 orang sahaja pelajar yang diterima
untuk menyertai program ini. Jadi ayo sama-sama sertai kursus ini kepada yang sememangnya sangat popular dalam kalangan UKM, dan juga boleh kontak Encik Nick selaku pegawai yang menguruskan program ini. Jadi itu sahaja InsyaAllah, dan sebelum kita akhiri, jangan lupa penonton untuk follow dan teruskan share kita punya webinar perkongsian kita hari ini kepada kawan-kawan supaya ramai lagi yang akan tahu tentang info-info berkaitan dengan alam sekitar, kerana Kelab Ekorelawan TV ini adalah fungsinya untuk kita memberi inspirasi, kita nak mendidik, kita nak memotivasi generasi pada masa kini tentang kesedaran kepentingan alam sekitar. Jadi terima kasih sekali lagi dan minta maaf di atas segala kekurangan dan masalah teknikal daripada kami. InsyaAllah kita akan cuba memperbaiki. Okay, dan terima kasih kepada penonton semua yang menonton, yang sudi menonton. Kita akan jumpa pada sesi webinar yang seterusnya, yang ketiga. InsyaAllah, terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selesai sudah siri webinar kita yang kedua bertajuk Benarkah Plastik Boleh Dimakan? Jadi, kita sudah berada di penghujung rancangan. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Dr. Faris dan Datuk Din. Dan kita akan ketemu lagi di siri webinar seterusnya.